Salam Malaysia Madani dan tentunya kita bersama lagi di Ruang Bicara Bernama TV. Dan sudah pastilah seperti biasa hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang saya kira cukup penting dan relevan sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang tetamu yang cukup istimewa, tetamu yang cukup saya hormati sebenarnya sudah pun berada di studio Ruang Bicara bersama dengan saya. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita di Ruang Bicara hari ini ialah konsep Madani, membina masyarakat toleransi. Dan tetamu yang sudah pun bersiap sedia bersama dengan saya, kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan juga mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, iaitu pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Jadi, Datuk, apa khabar? Khabar baik, alhamdulillah. Lama tak dapat berjumpa ya, Datuk ya. Akhirnya bertemu juga. Akhirnya berjumpa juga. Terima kasih banyak-banyak Datuk kerana sudi bersama kami di Ruang Bicara ini. Dan macam saya katakan, sebenarnya ini topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, dan kami juga sebenarnya mengalu-alukan apa saja pandangan, pendapat ataupun pertanyaan yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu kita di studio. Jadi seperti biasalah ada dua talian yang kami sediakan kepada anda, iaitu di 03-2604-0155 dan satu lagi talian ialah di 03-2694-0155. Jadi hanya nombor 4 nombor di hadapan itu saja yang berbeza sebenarnya. Jadi gunakanlah kesempatan ini. Mungkin anda juga ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Baik, ini sesuatu yang sudah berkali-kali sebenarnya diperkatakan sebenarnya bila kita bercakap tentang konsep ataupun falsafah Madani yang diperkenalkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tapi sebelum kita pergi lebih mendalam lagi, sebelum ini pun Datuk, kalau kita ingatlah setiap kali ada peralihan kuasa di peringkat tertinggi sebenarnya, terutamanya untuk jawatan Perdana Menteri itu sendiri, pelbagai konsep diperkenalkan. Sebelum ini kita pernah mendengar tentang Malaysia boleh, satu Malaysia, keluarga Malaysia dan sebagainya. Tapi bagi pandangan Datuk sendirilah, bila kita bercakap tentang falsafah dan juga konsep Madani itu sendiri, bagaimana Datuk melihat tentang isu ini sebenarnya itu? Apakah ianya memberikan satu kesan, impak seperti apa yang kita harapkan sebenarnya, Datuk? Ya, terima kasih Saudara Syarkawi. Saya melihat bahawa persoalan ini perlu kita jelaskan kepada rakyat. Kerana ia merupakan satu gagasan kepada seorang Perdana Menteri yang baru, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ya. Pertama sekali saya ingin menyatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan tawaduk dalam bukunya bukunya skrip dan Madani dalam bahasa Melayu, akur bahawa gagasan-gagasan negara yang telah diutarakan oleh pemimpin negara yang lalu, bermula dengan Tengku Abdul Rahman, hatta gambar Tengku pun ada, Tun Abdul Razak, Bapa Pembangunan Luar Bandar, datang Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad, Wawasan 2020, kemudian datang pula Tun Abdullah Ahmad Badawi dengan Islam Hadari, yang lebih dekat kepada Madani, kemudian datang pula Ismail Sabri Yaakob dengan keluarga Malaysia. Sebelumnya Najib Razak dengan satu Malaysia, kemudian datang Ismail Sabri Yaakob dengan keluarga Malaysia. Saya tidak menafikan, dan Datuk Seri Anwar pun dia menyebut ini adalah satu proses melengkapkan gagasan negara. Dalam erti kata, kalau saya sebagai seorang ahli akademik, saya berwacana dengan rakan-rakan ahli akademik seperti Profesor Emeritus Osman Bakar dan yang lain, ini adalah satu proses penyempurnaan tamadun yang bercirikan Islam dan kemalaysiaan. Ini kalau kita baca dalam skrip, kena baca banyak kali. Betul. Dalam skrip ni bahasa Inggerisnya tinggi, tapi dalam Madani lebih mudah. Namun saya tak nafikan bahawa rata-rata rakyat masih belum faham. Itu satu persoalan yang cukup penting belum sebenarnya faham. tu. Kajian didapati 40% baru dapat menangkap. Dan perlu lagi peluaskan kepahaman. Saya melihat bahawa ada orang rasa panik dengan perkataan Madani. Apalagi kalau rakan-rakan kita yang bukan beragama Islam. Selalunya mereka secara sinikal mengatakan kita terpaksa Google untuk memahami apa itu Madani. Bagi saya yang mendapat pendidikan dalam bahasa Arab, atau siapa yang sudah pun lumrah dalam gerakan dakwah, gerakan Islam, ataupun pertubuhan-pertubuhan Islam,
Madani itu banyak kosakatanya. Antaranya yang paling mudah saya rasa ialah kita mengambil perkataan Madinah. Madinah berarti bandar. Dan Yathrib, kota yang sebelum Rasulullah berhijrah ke Madinah dinamakan Yathrib. Apabila berpindah dari ke Yathrib, ditukar menjadi Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, Madinah yang bersinar, yang bercahaya. Dan kalau kita mengambil konsep tamadun, sebahagian daripada ingredient ataupun ramuan bagi sebuah tamadun itu ialah berpusat di bandar. As a catalyst of change. Perubahan berlaku di bandar. Apa-apa kebangkitan pun dari desa, kata Ibn Khaldun, seorang sejarawan terkenal, pakar tamadun, daripada kehidupan yang bermula secara badawi, dipanggil Hadaratul Badawah, saya gunakan bahasa Arab, berpindah kepada satu istilah dipanggil umran. Umran itu maknanya tamadun. Quran menggunakan ista'marakum fil ard. Allah mengarahkan kita memakmurkan bumi ini. Memakmurkan bumi berarti membangun sebuah tamadun. Ini marah. Pahang Darul Makmur. Negeri yang makmur. Maknanya itu adalah satu manifestasi tamadun. Kemudian yang penting juga dalam Madani ini, kalau bahasa Arab moden, Madani memang sivil. Bahasa Indonesia sivil. Dan kita tahu sejarah bagaimana munculnya gerakan NGO-NGO yang memperjuangkan masyarakat sivil antara pendeta-pendeta Kristian yang berkonflik dengan kelompok yang menggunakan akal. Jadi timbul golongan pertengahan daripada NGO-NGO di barat itu untuk memperjuangkan hak asasi manusia, kebajikan, ketulusan dalam pemerintahan. Tetapi dalam perspektif Islam, kita tidak ada apa-apa masalah kerana kita memang dianjurkan untuk membina semua tamadun. Bermula di Madinah. Dan kita tahu sejarah tamadun Islam. Oleh demikian, Al-Farabi, salah seorang yang paling dekat mengungkapkan kalimah Madani, dia menulis sebuah buku yang berjudul Al-Madinatul Fadilah. Madinah, bandar raya yang bertata susila. Ini saya mengambil terjemahan rakan baik saya, seorang pemikir ilmuwan almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil. Dia mengupas Al-Farabi itu. Lalu dia terjemahkan Al-Madinatul Fadilah itu ialah bandar yang bertata susila. Bandar yang berperadaban tinggi. It is a civilization. Dengan lain perkataan yang mudah, civilized. Kemudian kalau kita tengok dalam sejarah di rantau Asia Tenggara ini, Datuk Seri Anwar dia menulis tentang gelombang kebangkitan Asia, the Asian Renaissance. Dah diterjemah dalam bahasa Melayu. Kalau dibaca di situ, dia telah mengungkapkan konsep Madani waktu dia berjuang dalam gerakan sosial, gerakan massa, gerakan dakwah. Dan rakan-rakannya di Indonesia sebahagian intelektual, seumpama Amir Rais, Endang Saifuddin Ansari, Nur Khalis Majid, Taufik Ismail, mereka sudah mengungkapkan perkataan Madani di Indonesia dalam dekad 80-an lagi. Lalu Anwar menyertai satu festival Madani, festival Islam yang membicarakan Madani tahun 1995. Terserah, ataupun mungkin 80-an. Saya dah di situ saya lupa. Tapi pokoknya Madani itu telah dibicarakan di Indonesia. Saya ke Medan 2 bulan yang lalu saya sembahyang di masjid Medan, Masjid Raya. Di sebelahnya itu ada sebuah hotel. Hotelnya bernama Madani. Lalu saya bertanya, bila hotel Madani dibina? Sudah lama Pak, tahun 80-an lagi. Jadi kita di sini agak terkejut dengan Madani ini. Dan memang kita tak nafikan masih ada lagi yang belum dapat tangkap Madani ini. Betul. Itu satu perkara juga yang saya nak dapatkan pandangan daripada Datuk jugalah. Bila kita bercakap tentang Datuk memberikan satu latar belakang yang cukup menarik berkaitan dengan istilah Madani itu sendiri, falsafah dan konsep Madani itu sendiri. Tetapi timbul juga persoalan sebenarnya Datuk Tadi pun Datuk sentuh sebentar selalu di mana rakyat Malaysia yang bukan Islam khususnya mereka masih lagi melihat Madani ini seolah-olah
falsafah sebagai sesuatu yang alien dan meragukan mereka sebenarnya, kerana mereka tidak memahami sebenarnya tentang apa yang dimaksudkan dengan konsep dan falsafah madani itu sendiri. Bagaimana kita nak memberikan satu penerangan yang jelas sebenarnya kepada rakyat Malaysia, bukan Islam khususnya, untuk memahami dan menerima madani itu sebagai konsep dan juga falsafah hidup kita sebenarnya. Saya setuju bahawa rakan-rakan yang bukan Islam memang mereka merasa agak asing bila mendengar madani. Hari pelancaran gagasan madani di Putrajaya itu memang ada rakan-rakan yang bukan Islam bercakap dengan saya. Mereka kata mereka terpaksa Google nak cari madani. Tapi saya tenangkan mereka, saya kata mudah saja. Ini adalah tamadun. Perkataan madani itu akhirnya juga dia pulang kepada perkataannya tamadun. Tetapi saya fikir, sekiranya kita permudahkan, jangan melihat kepada konsep madani itu dari segi istilah luaran saja. Tetapi yang penting ialah kandungan. Apa yang terkandung dalam madani itu sendiri. Ada 6 rukun kan? 6 rukun ini ibarat kata kalau dalam tradisi agama, pengajian kitab lama macam matan lah. Tapi syarahnya tu banyak. Betul. Tapi dengan syarat kena ada satu kesatuan fikrah lah. Saya ambil contoh. Saya mengambil bahagian dengan Profesor Madeleine Bremer, seorang tokoh ekonomi daripada Sarawak yang terkenal. Selalu datang ke program kami. Dia pun salah seorang ahli panel bersama saya tentang madani ini. Jadi apabila saya mengungkapkan, Datuk Seri Anwar sudah mengungkapkan satu istilah penting, kemuliaan insan. Istilah Al-Quran, karamatul insan, atau dalam bahasa Inggeris human dignity. Dia menyatakan bahawa dia sangat positif bahawa dalam gagasan madani ini salah satu ramuan yang boleh menyelesaikan masalah berbilang kaum, berbilang agama, bahasa, budaya dan sebagainya, dengan kedudukan kemajemukan kita di sini, maka karamatul insan, menghormati semua manusia. Dan perspektif Islam sangat jelas dalam hal ini, dengan sangat kuat. Dan Datuk Seri Anwar Ibrahim dan rakan-rakan yang lain sangat kuat memperkatakan betapa pentingnya negara Malaysia menghormati sesama manusia. Walaupun berlainan agama. Itu persoalan yang sudah dibicarakan dalam Al-Quran, Sunnah, Sirah Rasulullah, dan juga tradisi-tradisi yang lain. Oleh demikian, kita harus pergi kepada apa dia rukun yang terdapat dalam madani itu. Antaranya yang terpenting ialah seperti kemampanan, sustainability, iaitu Malaysia nak developkan satu pembangunan. Hal ini telah dibicarakan sebelumnya, tapi ini diperkukuhkan lagi, iaitu masalah kita sedang hadapi masalah ketidakseimbangan, disequilibrium, ataupun tidak ada tawazun dalam istilah Al-Quran. Ulama-ulama mengatakan tak ada keseimbangan. Kerosakan alam yang semakin terjadi saat ini akibat daripada kita terlalu boros dalam mengejar kebendaan untuk membangun dunia ini tanpa mementingkan lagi kepada natural resources. Jadi ini satu persoalan penting, dan dia sangat berkaitan dengan nilai agama. Bukan saja dalam agama Islam, tapi dalam lain-lain tradisi agama yang hari ini prihatin bagaimana kita nak selamatkan kehidupan kita dalam dunia yang sedang mengalami masalah climate, iklim yang tidak menentu, dengan banjir, dengan ribut taufan, dengan drought dan sebagainya. Dan yang kedua ialah juga tentang kesejahteraan. Ini pun penting. Kesejahteraan ini, saya nak sebut apa? Kalau saya nak ambil istilah Al-Quran, hayatun thayyibah, kehidupan yang baik. Kalau saya ambil lagi istilah Al-Quran, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, negara yang baik, warga penduduknya, pemimpinnya, rakyatnya hidup dalam keadaan yang damai, tidak ada kemiskinan, hardcore poverty. Ada orang tak bersetuju dengan menoktahkan kemiskinan. Usaha ini sedang berjalan dalam negara kita. Kita perlukan keadilan sosial, keharmonian hidup antara kaum, keamanan, keselamatan. Kalau saya kembali kepada ahli-ahli falsafah Islam, Al-Farabi umpamanya, dia tetap menyatakan bahawa kebahagiaan yang abadi ialah di akhirat. Tanpa dinafikan juga dalam tradisi agama Kristian dan lain-lain agama pun juga bercakap soal nirwana dan sebagainya. Walaupun kita berbeza dalam aspek yang tegar tentang soal tauhid, tetapi ada nilai-nilai kebersamaan. Nilai-nilai inilah yang kita nak bina dalam Malaysia Madani.
Ya. Selain daripada itu, tungkat yang ketiga itu pun menarik juga, iaitu tentang daya cipta, iaitu mengandungi beberapa konotasi, antaranya pembaharuan, reka cipta dan juga reka baru. Ini pun ialah ini pun satu perkara yang satu keniscayaan. It is a necessity now. Kalau kita tak kehadapan, kalau kita tidak pick up perubahan yang sedang berlaku, dengan syarat kita berpegang pada nilai yang abadi, kita akan ketinggalan. Malaysia. Saya ambil lagi satu contoh daripada Quran. Gesaan Allah Subhanahu Wa Taala supaya menggunakan akal semaksimanya. Afala ta'qilun. Kenapa kamu tak berfikir? Afala tatadabbarun. Kenapa kamu tidak contemplate? Afala tatafakkarun. Kenapa kamu tak berfikir? Kalau saya nak mengambil hadis Rasulullah yang sifatnya afirmatif, Rasulullah SAW berkata, in qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasilatun falyagrisha. Cuba kita faham hadis ini dengan baik. Diandaikan seandainya besok berlaku kiamat, kamu dapat menanam satu biji benih tanaman, tanamlah. Apa maknanya? Maknanya sikap yang positif kepada dunia, world affirmative, and the other world affirmative. Jadi ini satu pendirian Islam. Jadi soal daya cipta ini, orang kata tak ada ayat Quran sebut ni. Anwar Ibrahim tak sebut daya. Anwar Ibrahim sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anwar Ibrahim sebut ayat yang selalu disebut oleh pimpinan UMNO, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Soal perubahan sikap kan, tetapi daya cipta ini sesuatu yang ada dalam prinsip agama, dan inilah salah satu sebabnya kenapa tamadun Islam survive, dan tamadun-tamadun yang lain juga yang menggunakan akal. Tonggak yang keempat itu pun sesuatu yang cukup penting dan menarik sebenarnya, Abi, itu tentang hormat, iaitu mengandungi konotasi maruah manusia. Suatu kalimat lain, ya, ini adab yang berasal daripada bahasa Arab. Mungkin kita dapat penjelasan sedikit. Ini pun satu perkara yang sangat penting dalam konteks kita hidup dengan masyarakat Malaysia yang pelbagai agama, budaya dan bahasa. Jangan kita jadikan satu permasalahan besar, ataupun jangan kita bersikap prasangka yang buruk. Sebaliknya kita kena meletakkan asas yang paling penting, hormat kepada orang. Kalau kita nak diri kita dihormati, kitalah kena tunjukkan teladan dulu. Betul. Begitulah juga dalam konsep kita nak menimbulkan masyarakat yang hormat menghormati antara satu sama lain. Yang kecil menghormati yang tua, yang kurang berilmu menghormati yang lebih berilmu, yang kurang berupaya yang berupaya menghormati yang kurang upaya, golongan duafa, golongan yang miskin dan sebagainya. Jadi ini adalah merupakan satu prinsip yang sangat penting untuk menghormati manusia, dan dia juga berkait dengan rasa kasih sayang, rahmah. Bila kita sebut tentang rasa kasih sayang itu sendiri, Datuk, kadang-kadang ialah kita bimbang sebenarnya. Kita masih ada lagi golongan-golongan yang bermain dengan isu-isu yang bersifat perkauman. Ada lagi golongan yang masih lagi bermain dengan konsep you bukan Islam, you Melayu, you orang Cina dan sebagainya. Jadi kenapa tak wujudkan satu falsafah ataupun kefahaman bahawa kita ini rakyat Malaysia sebenarnya? Terima kasih. Saya rasa satu isu yang sangat-sangat relevan dalam konteks Malaysia pada hari ini, kerana kita pun terlampau obses dengan perpolitikan yang sangat tinggi. Betul. Suhunya. Kita harus rendahkan suhu perpolitikan yang merugikan masa depan negara dan rakyat. Sebab Islam menganjurkan kepelbagaian dalam hidup, kepelbagaian dalam hidup kedamaian. Dan banyak contoh-contoh yang telah dapat kita ambil daripada sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat ulama, bagaimana mereka boleh hidup dengan orang-orang Kristian Najran, orang-orang Yahudi Bani Quraiza, Bani Nadir, Bani Kainuka di Madinah, sehingga termaktubnya sebuah piagam Madinah. Bagaimana umpamanya kita melihat Hajjatul Wada', khutbah terakhir Rasulullah pada hari Arafat.
tak lama kita nak sambut wukuf kan. Di situ satu perisytiharan hak asasi manusia. Dan digunakan kullukum min Adam wa Adam min turab. Kamu kena ingat, kita ni orang Melayu ni pun kena ingat bahawa Ramasamy adalah anak cucu cicit Adam. Goh Cheng Tek adalah anak cucu cicit Adam. Yabni Adam. Quran bukan saja sebut ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tetapi ya ayuhan nas, pengucapannya kepada manusia. Risalah Islam ini manusia. Berarti kita sepatutnya bersyukur kepada Allah untuk menyampaikan kebenaran Islam tanpa memaksa. Saya teringat kepada seorang ulama besar Universiti Al-Azhar, Syekh Muhammad Al-Ghazali rahmatullah alaih. Ini dia bertaraf dengan Mahmud Shaltut, Abdul Halim Mahmud. Datuk Seri Anwar Ibrahim masa Timbalan Perdana Menteri dia bawa 2 minggu dia di sini. Itulah kali pertama dia datang, itulah terakhir. Dan kebetulan yang mendampinginya ialah yang baru datang baru-baru ini, iaitu bekas Mufti Mesir yang menjadi tetamu kerajaan Selangor baru-baru ini. Masa itu dia muda lagi. Muhammad Al-Ghazali berjumpa dengan kami, pensyarah-pensyarah Universiti Islam Antarabangsa. Dia kata, kamu ditakdirkan oleh Allah ada bangsa-bangsa yang pelbagai, berlainan agama. Jangan lihat sebagai satu kecelakaan, tetapi sebagai satu peluang untuk menyebarkan rahmah kepada manusia. Okey, Tok. Semakin menarik sebenarnya perbincangan ini. Banyak yang sedang saya pelajari sebenarnya. Tapi seperti biasalah, kita diarah untuk berehat dulu buat seketika. Datuk boleh tegak dulu, teguk dulu minuman yang kami sediakan ini. Dan kepada anda, mungkin anda juga yang sedang mengikuti program Ruang Bicara ketika ini, jangan lepaskan peluang. Kalau anda juga ingin mendapat penjelasan, pencerahan dan sebagainya, guna 2 talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, nombornya 03 2604 0155 dan satu lagi talian ialah 03 2694 0155. Kita lihat dulu, kembali semula Ruang Bicara bernama TV tentunya. Cuba lagi. Baiklah, kita kembali semula ke Ruang Bicara ini. Masih lagi bercakap tentang satu topik yang cukup penting dan menarik sebenarnya, iaitu konsep Madani, membina masyarakat toleransi. Dan tentunya lah kita masih lagi bersama dengan tetamu yang cukup istimewa, yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, iaitu pengerusi di IKIM. Baik, kita ada 2 lagi tonggak Madani ini yang perlu kita perjelaskan. Satu ialah yang kelima ialah tentang keyakinan, iaitu keyakinan punya kaitan yang erat dengan amanah. Ini satu ikrar pertanggungjawaban moral duniawi dan juga ukhrawi. Jadi mungkin dapat penjelasan sikit daripada Datuk. Dalam apa-apa gagasan pun kita mesti ada keyakinan kepada gagasan yang kita perjuangkan. Sama ada kita dalam sekolah waktu menuntut ilmu pengetahuan dulu, kita kena ada keyakinan diri untuk mempelajari sesuatu ilmu. Kalau dalam istilah agama, iman lah. Dan tadi Saudara Syarkawi kaitkan dengan amanah. Dan Rasulullah pun bersabda, la amanata liman la dina liman la amanata lah. Tak ada agama bagi orang yang tak ada amanah. Jadi keyakinan itu mesti ada, dan kita harap keyakinan ini terhadap masyarakat Madani, pembinaan ini memerlukan kepada komitmen, iltizam yang luar biasa, terutama di kalangan aparatus politik yang mesti ada political will. Kemudian para pentadbir, pengurus, ilmuwan, NGO, kelompok korporat, dan semua sektor lah, kelompok agama mesti memainkan peranan yang penting. Mesti ada keyakinan bahawa kita nak mencapai satu target, sekurang-kurangnya dalam masa pemerintahan 5 tahun ini, ada satu bayangan Madani itu boleh berlaku. Penambahbaikan kepada apa yang telah berlaku di dalam negara, tanpa menafikan yang lepas. Tetapi ada lagi sesuatu ciri yang unik lah, yang luar biasa bagi Malaysia. Katakanlah soal, saya ambil contoh mudah lah,
pemandu-pemandu kita di antara pemandu yang lazim melanggar peraturan-peraturan tata susila, adab jalan raya, dan kita mengalami kerugian besar, kehilangan nyawa. Kalau dibandingkan dengan negara-negara maju macam di Eropah, kalau dia kata 90 lah. Jadi kalau rakyat boleh memahami tuntutan madani ini dengan tata susila yang baik ketika memandu, satu kemujuran kepada negara Malaysia, di mana keluarga tidak kehilangan anak pinak, adik-beradik kerana kemalangan jalan raya, ataupun kerugian negara, ataupun kerugian individu. Itu contoh yang mudah lah, tentang penghayatan madani. Kalau kita ambil contoh-contoh yang lain lagi, dah ditekankan juga pada waktu-waktu yang lalu soal disiplin dibandingkan negara-negara maju, hatta Korea, Japan, disiplin kita masih kurang. Kebersihan kita masih kurang. Sedangkan Islam menganjurkan an-nazafatu minal iman, kebersihan sebagian daripada iman, tapi penghayatannya itu tak berlaku. Adakah kita berjaya umpamanya dalam konteks sekolah pada hari ini, pendidikan madani membicarakan bahawa kanak-kanak Melayu, Cina, India, Sikh, Dayak, Kadazan dan sebagainya, orang asli, orang asal, boleh menghayati karamatul insan. Saya bercakap dengan guru-guru pendidikan Islam 2 minggu yang lalu di Shah Alam, betapa pentingnya guru-guru pendidikan Islam menyemaikan karamatul insan di antara pelajar-pelajar Islam dan bukan Islam. Kerana ini adalah penting untuk sebuah kesatuan fikrah untuk membina Malaysia dengan satu rupa bangsa yang disebut oleh Osman Awang sejak kita merdeka 60 tahun lebih, belum ada satu rupa bangsa Malaysia. Bukan berarti kita nak melenturkan darah sesuatu bangsa ataupun kaum. Islam menganjurkan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. 13 surah Al-Hujurat. Ini peluang untuk kita, anak-anak Malaysia, dengan kehadiran madani ini, untuk kita melihat perubahan kurikulum supaya anak-anak kita Malaysia tak benci antara satu sama lain, tidak prejudis seperti mana sekarang kita sedang mengalami masalah ekstremisme agama dan rasis yang agak keterlaluan. Apakah ini berlaku Datuk kebetulan topik kita ialah tentang membina masyarakat, toleransi. Ada juga pandangan dan pendapat yang mengatakan bahawa kesemua ini berlaku, masih lagi ada sifat tidak percaya kepada rakan-rakan bangsa lain dan sebagainya, masih lagi bermain dengan isu-isu perkauman, isu-isu agama dan sebagainya, ialah kerana sikap kerajaan sendiri yang begitu, juga dikatakan begitu toleransi dengan situasi ini, dan itu yang menimbulkan masalah sebenarnya. Saya rasa kefahaman kegunaan perkataan toleransi itu tidak dalam konteksnya. Saya rasa masalah sebenarnya lah persoalan keadilan, justice masih belum berlaku. Kita tak nafikan bahawa untuk masyarakat Melayu seperti mana yang diperuntukkan dalam perlembagaan untuk kepentingan Bumi Putra, tetapi kita kena mengambil surah Al-Ma'idah ayat 8. Kamu jangan membenci sesuatu kaum itu kerana kamu semata-mata benci kepadanya untuk tidak melakukan keadilan. Sedangkan Allah menganjurkan kita melakukan keadilan kepada semua manusia. Kalau ini dapat kita atasi, saya yakin generasi akan datang. Dan sekarang pun sudah ada tanda-tanda generasi muda yang bukan beragama Islam, yang bukan Melayu, menunjukkan toleransi, dan juga generasi baru kita ni yang menunjukkan toleransi pada tempatnya yang munasabah. Baik, kita pergi kepada tunggal yang terakhir lah, iaitu tentang ihsan. Saya suka ini sebenarnya, iaitu ihsan itu sinonim dengan makna peduli dan belas kasihan. Terima kasih. Ihsan ini satu konsep yang sangat luas. Saya ambil saja ayat Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsinu kama ahsantum ilaik. Carilah habuan untuk kamu kekal abadi di akhirat nanti, dan jangan lupa nasib habuan kamu di dunia. Dan buatlah baik seperti mana Allah lakukan kebaikan ke atas diri kamu. Jadi ruang ihsan itu daripada yang paling kecil, ambil duri di atas jalan, kepada yang paling besar.
menyelamatkan nyawa manusia, menyelamatkan umat, menyelamatkan negara daripada kerakusan, kewangan, rasuah, melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, ya, membuat kebaikan kepada jiran kita yang pelbagai agama dan bangsa, ya, menolong tanpa rasa benci. Bukan kerana dia bukan agama Islam kita kurang tolong. Ya. Tapi kenapa timbul masalah ini kita pergi kepada sesuatu yang mungkin agak jauh sedikit. Ialah kita faham baru-baru ini telah pun diadakan International Forum on Islamophobia, iaitu Meaningful Engagement Through Madani Discourse. Ini pun saya nak tanya pandangan Datuk sendirilah. Kenapa masih wujud sebenarnya perasaan Islamofobia, terutama di kalangan ialah masyarakat ataupun rakyat ataupun golongan tertentu sebenarnya di dunia ini yang masih lagi melihat Islam itu sebagai sesuatu yang amat membimbangkan mereka sebenarnya. Kenapa ini timbul sebenarnya tu? Ya, isu ini sedang hangat dibahaskan di peringkat global. Dan isu ini sangat terkait dengan persoalan kemajuan perkembangan Islam, terutama di negara-negara barat, yang hari ini merupakan satu realiti dalam kehidupan seharian. Mungkin ini menimbulkan fobia, ketakutan kepada masa depan rakyat di dalam negara-negara barat pada hari ini secara khusus. Dan kita juga melihat bahawa fobia ini berpindah ke India dalam permintaan yang ada sekarang. Saya tak pasti di China walaupun ada sedikit masalah. Tapi isunya yang paling besar sedang berlaku di Eropah, di Amerika Utara, di Australia, di New Zealand. Tapi beberapa contoh yang baik telah ditunjukkan oleh pemimpin barat yang juga menggesa rakyatnya supaya jangan terjebak dengan Islamofobia. Selain daripada seruan pimpinan-pimpinan dunia Islam, tapi banyak kerja kena dilakukan. Kerana kita kebetulan dari segi media pula kita ke belakang. Yang menguasai media ini siapa? Yang menguasai media adalah dunia barat, dengan segala kecanggihan. Dan kita ketinggalan. Dan kerana itu contoh yang terbaik untuk menunjukkan Islamofobia ini dapat dikurangkan adalah orang Islam sendiri, yang kebetulan hari ini orang Islam telah diberikan beberapa fungsi dalam kerajaan dan juga dalam sektor swasta di negara-negara barat, dan akan berlaku satu perubahan demografi yang lebih dahsyat dalam 20, 30 tahun, 50 tahun yang akan datang. Tak dapat dinafikan. Kemungkinan berlaku konflik sampai ke puncaknya, kemungkinan akan reda. Ini bergantung kepada geopolitik yang sedang mencorak masa depan Islamofobia ini. Bila Datuk sebut tentang geopolitik, ini sesuatu yang juga perlu kita lihat apa yang berlaku dalam negara kita sendiri. Sama ada suka ataupun tidak, kadang-kadang kita terpaksa menerima hakikat yang hakiki sebenarnya. Kadang-kadang ahli-ahli politik di negara kita juga sebenarnya bertanggungjawab, sebenarnya memainkan peranan yang mungkin boleh menimbulkan rasa tidak puas hati, rasa bimbang, rasa was-was terhadap ialah masyarakat Islam khususnya yang kebetulan menguasai kepimpinan negara. Jadi nasihat Datuk lah. Saya fikir bahawa jalan terbaik ialah dengan kita menganjurkan banyak lagi dialog-dialog peradaban. Hiwar al-hadarat, civilizational dialogues, sangat penting saat sekarang. Ini adalah barangkali satu usaha yang sangat berkesan, kerana banyak salah faham yang berlaku. Banyak salah faham yang berlaku. Saya ambil contoh yang mudah, mungkin orang terkejut, tapi contoh ini adalah satu inisiatif mulia yang telah dibuat oleh almarhum Datuk Dr. Siddiq Fadil. 3 kali Ramadan waktu iftar dia undang pemimpin-pemimpin parti politik pembangkang dari DAP. Antaranya yang hadir Lim Kek Siang, sekarang Tan Sri lah. So, Datuk Siddiq Fadil membaca ayat inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sesungguhnya kita ini satu umat, dan kepada Allah lah kita sembah. Lalu Lim Kek Siang berasa terkejut, kami tergolong dalam satu umat. Lalu Siddiq Fadil membawa contoh Piagam Madinah.
berlakunya Islam panggil satu satu persetujuan muafakat antara orang-orang Islam dengan orang-orang Yahudi dan Kristian. Dan ini dilanjutkan lagi dalam sejarah peradaban Islam. Jadi timbul pada waktu itu kelompok zimmi yang mendapat protection. Hari ini orang tak bercakap lagi zimmi. Tapi ulama-ulama sejana bercakap coexistence, hidup bersama satu realiti sebagai equal citizen. Jadi ini pun juga menunjukkan bagaimana banyak kerja yang patut kita lakukan untuk menghuraikan konsep ummah itu tadi. Ya, bukan eksklusif kepada orang Islam saja. Ya, dan dia boleh berubah dengan geopolitik yang berlaku. Ya. Tapi kalau kita lihat perkembangan terkini lah, yalah, kita selalunya isu-isu yang bersifat perkauman, isu-isu yang yalah, bila kita sentuh tentang toleransi, selanjutnya akan dimainkan, dibangkitkan. Betul. Bila menjelangnya pilihan raya, terutamanya yang akan datang ini pilihan raya negeri di 6 negeri akan berlangsung. Tidak nafikan kita mengalami risiko. Jadi apa yang Datuk lihat dan bagaimana kita kena tegas dengan menggunakan hujah-hujah, dengan pendekatan yang Quran selalu sebut, wajadilhum billati hiya ahsan, berhujahlah dengan hujah yang terbaik. Biasanya kalau kita dapat mengukuhkan hujahan kita ini dengan hujah yang terbaik, lazimnya orang akan berfikir balik supaya emosinya itu dapat diturunkan dan menjadi rasional untuk menghadapi konflik atau ketegangan yang sedang berlaku saat sekarang. Okey Datuk, kita difahamkan ada pemanggil di talian kita sekarang ini, jadi mungkin ada sesuatu yang menarik ingin kita kongsikan. Encik Abdul Hadi Fakri dari Selangor difahamkan sudah pun ada di talian ruang bicara ketika ini. Assalamualaikum Encik Hadi. Waalaikumsalam. Ya. Ya, Cik Kawi dan juga panelis kita Dr. Muhammad Nur Manuti. Ya. Ya. Saya nak bagi pandangan. Saya Abdul Hadi Bakri bin Abdullah. Ya. Abdul Hadi Bakri bin Abdullah daripada Bandar Kanwih. Ya. Saya nak tanya berkaitan dengan masalah kita. Konsep madani dalam membina masyarakat yang bertolak ansur, dia bertitik tolak daripada pemikiran kita yang masih belum mencapai satu kualiti pemikiran yang berkualiti. Sebab itulah kita juga memandang sebarang bentuk kepelbagaian itu sebagai pencetus kepada pertengkaran dan juga menyebabkan kita menjadikannya sebagai satu daripada perpecahan. Sebabnya kerana tahap pemikiran kita yang belum mencapai kualiti yang tinggi, tahap pemikiran yang rendah. Sebab itu di kalangan masyarakat kita memandang diversity ini, perbezaan itu sebagai punca untuk perbalahan. Sebenarnya yang Allah SWT bagi tahu kepada kita ialah perpecahan, perbezaan itu adalah untuk ditangani, dimanage dengan cara yang terbaik, iaitu lita'arufu. Bila kita saling kenal mengenali antara satu dengan yang lain, dapat meredakan, dapat bertolak ansur, dapat kita membina negara, memajukan negara dan sebagainya. Itulah yang pada pandangan anda mungkin boleh kita beritahu bagaimana kita nak membina pemikiran yang berkualiti atau dikatakan hikmah agar kita dapat menjadikan sebagai konsep madani ini diangkat untuk kita membina tolak ansur, membina toleransi, membina negara yang harmoni, masyarakat yang menghormati antara satu dengan yang lain. Jadi di antara yang perlu juga ialah sikap kesalingan, perkataan kesalingan tu Tuan Syarkawi dan juga Dr. Manu Manuti, kesalingan, iaitu saling faham-fahami, saling menghormati antara kita, yakni yang Islam menghormati yang non-Muslim, yang non-Muslim pun kena menghormati yang Islam. Jadi pada pandangan saya, dua-dua ni kena ada. Bukan di pihak kita saja yang Islam kena hormati, yang bukan Islam. Tapi kita juga kena memahamkan yang non-Muslim juga, agar mereka juga menghormati hak-hak kita sebagai Islam. Sebab dampak gayanya kita kadang satu hala saja. Perbetulkan orang-orang yang Islam supaya hormati yang non-Muslim. Tapi kita juga kena buat program mendidik juga yang non-Muslim agar menghormati kita yang Muslim ini. Jadi kesalingan ini perlu ada dalam kita nak membina negara madani. Iaitu dua-dua kita kena educate.
Betul. Bukan educate orang Islam saja, tapi Ya. kita kena educate juga orang-orang yang non-Muslim supaya mereka juga dapat menghormati antara satu dengan yang lain. InsyaAllah ini pandangan analah daripada saya, Abdul Hadi Bakri daripada Sanwi, Ketua Sekretariat Doa Al-Falah. Mudah-mudahan dapat direspon oleh yang bahagia Datuk. InsyaAllah. InsyaAllah. Baik, terima kasih banyak-banyak Encik Abdul Hadi Fakri dari Selangor. Menarik sebenarnya apa yang dilontarkan oleh pemanggil kita Encik Abdul Hadi sebentar tadi. Saya nak memetik daripada apa yang Encik Abdul Hadi sebutlah, iaitu tentang tahap pemikiran yang berkualiti itu sebenarnya untuk diwujudkan di kalangan rakyat Malaysia. Tak mengiralah sama ada dia hanya orang Melayu, orang Cina, orang India dan sebagainya. Respon daripada Datuk. Terima kasih. Saya rasa pandangan daripada saudara Abdul Hadi Bakri Abdullah tadi sangat baik. Iaitu konsep hormat menghormati ini kena ada kesalingan, reciprocity. Kalau satu pihak saya tak jadilah. Tak jadi. Dua-dua kena ada balancing lah. Hormat menghormati. Dan saya terbaca sebuah hadis sebagai terjemahan conclusion saja, saya ringkas. Apabila dialog berlaku antara Rasulullah dan para sahabat tentang rahmat merahmati antara satu sama lain. Jadi seorang sahabat kata, cukupkah Rasulullah sesama kita je rahmat merahmati? Rasulullah kata, tak cukup. Kamu kena merahmati sesama manusia. Maknanya dari segi Islam tu dah nampak begitu. Sikap yang anjal, inklusif kan. Jadi betul lah macam kata saudara Hadi tadi, bahawa yang bukan Islam juga boleh mengambil daripada tradisi Konfusi. Boleh mengambil tradisi India, umpamanya Tagore yang dicatat oleh saudara Anwar Ibrahim dan juga Gandhi, dan tradisi-tradisi yang lain yang sebenarnya menghormati fikiran kesalingan antara satu sama lain adalah jalan keluar yang terbaik dalam pembinaan sebuah tamadun. Kalau tidak, tak akan berlaku sebuah tamadun yang lama bertahan kalau tidak ada sikap. Boleh berbeza pandangan tetapi berakhlak mulia dengan apa yang dipanggil ethic of differences, adab bertingkah pandangan. Jadi itu adalah jalan keluar untuk kita menyelesaikan masalah. Saya juga ingin melihat daripada apa yang disebut oleh Abdul Hadi sebentar tadi, Datuk ya. Mungkin kita perlu melihat sesuatu yang mungkin lebih jauh daripada apa yang disebut oleh bila kita menyebut tentang tahap pemikiran yang berkualiti itu sendiri, untuk merasakan sesuatu yang lebih mendalam lagi. Tadi pun Datuk ada sentuh bahawa mungkin dari segi sistem pendidikan negara juga perlu dilihat secara serius kalau kita mahu menekankan tentang falsafah madani in terms of practicality misalnya. Sekarang ini mungkin mereka hanya boleh menyebut madani tetapi tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk memenuhi falsafah madani itu sendiri. Bagi saya pendidikan sangat-sangat penting, adalah wahana yang paling berkesan. Kita ambil contoh jadi isu hari ini, kanak-kanak boleh tak membuat jadual pencucian di tandas-tandas. Jadi isu kan. Dulu tak jadi isu. Negara Jepun hari ini masih menjadikan kanak-kanak pelajar-pelajar sekolah rendah melakukan membersihkan tandas, tak ada masalah pada ibu bapa. Dalam negara kita kena berfikir tentang apa dia program-program kebersamaan antara bangsa-bangsa yang berlainan, agama dan budaya dan sebagainya, supaya pendidikan madani ini dapat mantap daripada sekolah, terutamanya di peringkat menengah, kemudian berpindah kolej dan universiti. Dengan itu kita akan dapat satu orientasi pemikiran, satu generasi baru yang educated, yang berilmu, yang suka kepada ilmu pengetahuan, tradisi keilmuan dan mempraktiskan ilmu. Barulah kita dapat mencipta sebuah tamadun Malaysia, insya-Allah, selain daripada pembangunan industri, pelancongan dan sebagainya. Banyak faktor sebenarnya yang bermain di fikiran saya sebenarnya tu yang mengakibatkan kenapa sebenarnya ialah di kalangan rakyat Malaysia sendiri masih lagi ada perasaan tidak percaya, perasaan was-was, perasaan kurang yakin tentang hubungan di antara kaum di negara lain. Semangat perpaduan itu sendiri masih lagi dikatakan tidak mencapai ke istilah G2 itu seperti apa yang saya kita rasa ingin. Kementerian Perpaduan Negara kena lebih proaktif kepimpinannya untuk berinteraksi dengan semua sektor yang mempunyai
sebagai stakeholders untuk kita melihat masyarakat madani ini berlaku dalam satu realiti, insya-Allah. Tetapi kita tak mahu juga umpamanya. Saya ambil contoh lah. Suatu ketika saya mengajar di sebuah universiti tempatan, tamadun Islam dan tamadun Asia. Pelajar-pelajar Melayu mempelajari tamadun India, tamadun Cina, pelajar-pelajar India dan Cina mempelajari tamadun Islam. Tiba-tiba kita hapuskan pula tamadun Islam dan tamadun Asia yang dikenali dengan TITAS. Jadi kita ni pun zigzag, tak mantap ya. Sekarang ubah kepada satu kurikulum tentang kepentingan rasionalisme dan sebagainya. Jadi kita kena kurikulum kita kena mantap. Kurikulum itu sangat penting dalam konteks untuk membina sebuah bangsa Malaysia yang bersatu, mempunyai cita rasa Malaysia, beradab tinggi, bermoral, berilmu, berkebajikan, berkasih sayang, beramah mesra, berjiran tetangga dengan baik. Kita ada dulu apa itu dipanggil jiran apa namanya, rukun tetangga. Nah, cantiklah tu. Kemudian dia apa namanya merosot rezeki penyertaannya. Sedangkan ini sebahagian daripada aktiviti yang sangat mustahak digerakkan oleh Kementerian Perpaduan. Bila Datuk bercakap tentang perpaduan, saya teringat juga tu kalau kita lihat dari segi simple logik lah. Saya ambil contoh, ialah saya lama dalam bidang sukan sebagai komentator, sebagai pengulas ya. Saya lihat bahawa bila kita bercakap tentang sukan itu sendiri, kita lihat bagaimana kukuhnya perpaduan rakyat Malaysia itu sendiri tanpa mengira bangsa dan agama, memberi sokongan. Misalnya kalau pasukan bola sepak kita bermain, bagaimana mereka memberi sokongan dan sebagainya. Semangat ini bagaimana nak kembalikan sebenarnya di kalangan rakyat Malaysia? Satu cabaran hari ini saya rasa. Kalau dulu zaman keemasan sukan ya, dekat 60-an, 70-an ya. Sekarang ni agak merosot ya. Dan ini adalah merupakan satu cabaran lah kepada pimpinan negara untuk melihat satu kesatuan, integrasi di antara semua kementerian-kementerian ya, untuk berperanan dalam usaha kita untuk merealisasikan masyarakat madani. Satu lagi isu juga yang saya nak dapat pandangan ikhlas daripada Profesor Datuk lah. Antara isu yang dimainkan sekarang ini lebih meluas ialah tentang perkongsian kek ekonomi itu sendiri. Apabila ianya tidak dilakukan dengan dilihat seperti seolah-olah tidak adil, berat sebelah dan sebagainya, memberi keuntungannya lebih kepada golongan-golongan tertentu, bangsa-bangsa tertentu, ini juga yang kadang-kadang menyukarkan untuk mewujudkan satu semangat perpaduan yang jitu di kalangan rakyat Malaysia. Ini satu persoalan yang penting, tetapi kadang-kadang dia menjadi subjektif kerana persepsi yang pelbagai ya. Dan kadang-kadang prejudis itu kita dah bina pada awal. Sekarang ini saya rasa kita kena bersikap adil untuk melihat pencapaian sesuatu bangsa atas konsep madani, dan salah satu perkara penting dalam masyarakat madani ialah keadilan sosial. Perkara ini telah disebut oleh Datuk Seri Anwar dalam bukunya tentang kebangkitan Asia. Jadi keadilan sosial itu tanpa mengira batasan bangsa, agama dan warna kulit. Kalau yang diperuntukkan oleh perlembagaan untuk orang Melayu Bumi Putra, yang bukan Bumi Putra pun harus menghormatinya kerana ini muafakat. Tetapi pada masa yang sama, jangan ada diskriminasi terhadap bangsa-bangsa yang lain atas nama perkongsian kek Malaysia. Itu penting. Sebab ini satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang negara Malaysia yang kaya dengan sumber aslinya. Tak patut lagi negara kita ini mempunyai orang-orang miskin, yang banyak orang Melayu dan selalu disebut oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang kedua orang India, yang ketiga orang Cina. Seharusnya kita melihat satu bentuk baru keadilan dari pengagihan ekonomi di negara kita ini. Dalam konteks kita nak merealisasikan masyarakat madani. Okay. Baik, kita hampir-hampir di penghujung sebenarnya. Datuk, ada lebih kurang masa 5 minit saja lagi. Dan ialah kita anggap apa yang dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar memperkenalkan falsafah ataupun konsep madani ini adalah sesuatu yang cukup hebat dan menarik sebenarnya, dan ianya mempunyai matlamat yang cukup mulia di penghujungnya. Tetapi
apa yang Datuk lihat mungkin akan menjadi cabaran-cabaran tertentu yang terpaksa dihadapi dalam melaksanakan falsafah dan konsep madani ini sendiri, Datuk? Yalah, di antara idealism dengan realism ya, tentu ada satu kesenjangan ya. Dan hari ini Datuk Seri Anwar menjadi Perdana Menteri, dia mempunyai pasukan menteri, kabinet yang perlu mempunyai satu, saya gunakan istilah bahasa Arab ni, wahdatul fikri, satu kesatuan fikrah, mendukung Madani. Jadi mereka adalah orang-orang penting ya, yang memimpin negara dengan tanggungjawab di kementerian masing-masing. Tetapi pada masa yang sama, kita juga mau melihat political will itu ada pada para pentadbir, sangat berpengaruh dari segi pelaksanaan. Ya, mereka mempunyai satu bidang kuasa, wilayah kuasa yang sangat penting untuk sampai ke akar umbi. Umpamanya dalam konteks pembasmian kemiskinan itu, saya dipahamkan diletakkan di bawah ICU, Implementation Coordination Unit di Jabatan Perdana Menteri. Peranannya sangat besar, bajetnya besar, ya. Dan ini memerlukan kepada satu political will, komitmen yang ikhlas untuk sama-sama berganding bahu di antara aparatus politik dengan pentadbir bersama dengan para ilmuwan yang memberi guidance, ya. Dan juga peranan sukarelawan, NGO, kelompok korporat yang banyak keuntungan dan memberikan sumbangan kembali kepada negara dan rakyat, ya, untuk menjayakan Madani, dan publicity, kerana rakyat nak tahu apa yang sedang dilakukan oleh pentadbiran Datuk Seri Anwar Ibrahim dari segi masyarakat Madani. Ini sangat penting. Kalau ideanya cantik tapi rakyatnya tak tahu apa yang sedang berlaku, ini pun juga satu permasalahan. Ya. Bila Datuk setuju tentang peranan yang harus dimainkan oleh semua pihak sebenarnya, serengkas-ringkasnya dalam masa 2 minit, apakah IKIM juga sebenarnya turut memainkan peranan dalam usaha untuk InsyaAllah kami sudah pun memulakan tentang masyarakat Madani, dan kami akan teruskan peranan yang dimainkan oleh IKIM, iaitu menerangkan doktrin Islam yang sebenarnya, ya, memahamkan masyarakat semudah yang mungkin. Tetapi pada masa yang sama juga fungsi IKIM adalah untuk menerangkan kepada orang bukan Islam. Dan kerana itu program-program dialog antara agama, antara tamadun, ya, pasti kami akan perkasakan dari semasa ke semasa, termasuk gagasan masyarakat Madani. Okey. Terima kasih banyak-banyak kepada yang berbahagia, Profesor Datuk Dr. Muhammad Nur Manuti, iaitu pengerusi di Institut Kefahaman Islam Malaysia. Saya tak puas hati sebenarnya, banyak lagi persoalan yang ingin saya kongsikan bersama dengan berbahagia Profesor Datuk, tapi insyaAllah tu ya, kalau ada masa datang lagi ke ruang bicara ini, kerana banyak lagi persoalan sebenarnya yang ingin kita sembang-sembang, terutamanya bila kita bercakap tentang perpaduan rakyat Malaysia yang mungkin belum mencapai ke tahap yang kita inginkan. Dan kita harapkan juga rakyat Malaysia juga akan melihat kepada konsep dan falsafah Madani ini dengan lebih serius lagi, dan diharapkan bahawa mereka perlu memahami apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di sebalik memperkenalkan konsep dan falsafah Madani ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan jangan lupa selalu kami janjikan kepada anda, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak.